Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, malam ni alhamdulillah syukur kita tidak tinggal kepada Allah. Kita dapat meneruskan siri ulang kaji surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-27 ya. So malam ni alhamdulillah kita telah pun berjaya memasuki juzuk yang ke-27, yang mana kita akan membuat ulang kaji surah At-Tur. Surah At-Tur. Surah At-Tur, seperti yang tuan-tuan boleh lihat dekat skrin Zoom ni, surah At-Tur adalah surah yang mengandungi 49 ayat, yang mana kesemua ayat ini adalah surah Makkiyah, yang mana ia berada pada muka surat 523 dan muka surat 525, surah At-Tur. Baik, apa maksud Tur? Tur, kalau kita lihat dalam Quran terjemahan, biasanya dah ada diletakkan terjemahan Tur. Tur itu adalah merujuk kepada satu gunung yang dipanggil juga kadang-kadang dengan istilah Tur Sina. Okey, surah itu namanya Tur. Sepatutnya kita terjemah dia adalah Tur itu adalah gunung. Tapi Tur itu juga ia merujuk kepada panggilan lain dia adalah Tur Saina ataupun Tur Sinin. Macam dalam surah seperti dalam surah At-Tin, kita jumpa Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattini wazzaituni waturi sinin. Waturi sinin sama seperti mana kalimah At-Tur pada surah yang ke-52 yang kita buat ulang kaji pada malam ini. Ataupun nama lain dia kadang-kadang ia dipanggil dengan nama Tur Saina. Okey, sama je. Baik, apa sebenarnya yang Allah nak kita ambil perhatian pada surah gunung ini? Gunung Tursina ini apa kelebihan dia? Siapa di antara manusia yang pernah naik kat Gunung Tursina ini? Jawapan tu insya-Allah kita akan rungkaikan ketika mana kita membincangkan tujuan bagi surah At-Tur, ataupun waktu kita bincang dekat sumber ayat ada perkataan Tur, nanti kita akan dapatkan jawapan Gunung Tursina ataupun Tur ini dikaitkan dengan siapa. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan buat catatan ya, maklumat tambahan ya. Maklumat tambahan ni bermaksud selain daripada surah At-Tur, ada lebih kurang 9 tempat. Maksudnya dalam surah-surah yang lain ada Allah menyebutkan tentang gunung Tur ataupun gunung Tursina. Ada 9 tempat lain. Kalau campur dengan surah Tur, dia akan jadi 10 tempat, 10 kali Allah menyebut tentang gunung Tursina. Okey, tempat yang pertama kita boleh jumpa dia pada surah Al-Baqarah. Sekejap tuan-puan ya. Kita boleh jumpa dekat surah Al-Baqarah ayat nombor 63, surah Al-Baqarah ayat nombor 92, 93. Okey, surah yang keempat, surah Ali Imran ayat 154. Lepas tu surah yang ke 19 ayat yang ke-52. Lepas tu surah yang ke-20. Surah apa yang ke-20 ni? Surah Taha ayat nombor 80.
Okey, kita dah jumpa 5 kali disebut Tur ataupun Gunung Tur Sina. Okey, sekarang ni kita ambil lagi beberapa ayat. Okey, kalau kita tengok dalam maafkan saya dia terkeluar pula. Okey, kalau kita tengok dalam kita boleh buka dalam surah Al-Mu'minun ayat nombor 20, surah yang ke-28 ayat nombor 29. 28 ni tak silap saya surah Al-Qasas ayat 29. Lepas tu tuan-tuan boleh jumpa pada ayat nombor 46 surah Tur, insya-Allah kita akan jumpa ayat yang pertama, dan surah yang ke-95 surah At-Tin pada ayat yang kedua. Okey. Setakat ni tuan boleh jelas tak suara saya? Suara saya ni dia dah mula serak-serak kan? Bukan sebab nak mula puasa tak. Bukan sebab panas. Saya ni suka minum kopi. Tu kadang-kadang kopi pun panas, cuaca pun kadang panas, cakap pula banyak, asyik membebel je. Tu kadang-kadang suara pun dah hilang. Okey, setakat ni boleh dengar ke? Tuan-tuan dan puan-puan? Boleh Ustaz. Cuma suara Ustaz serak dah tu. Iya ke? Tapi dengar. Tak apalah. Serak macam ni, nyanyi lagu rock ni, meletup ni. Okey. Okey, setakat ni tuan-tuan dapat ya ada 10 tempat Allah menyebut tentang Gunung Tursina. Okey. Dalam surah Tur ada pada ayat yang ke-52. Okey. Sebelum kita panjangkan pada perbincangan tujuan bagi surah Tur, saya nak kita cari di manakah ayat yang ada menyebutkan kalimah Tur dalam surah At-Tur. Okey, rupa-rupanya ayat yang pertama dalam surah Tur kita jumpa Allah menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-turi. Demi gunung Tursina. Jadi demi gunung Tur. So ayat yang pertama Allah bersumpah dengan gunung Tur. Okey. Gunung Tur ini kenapa Allah bersumpah? Kenapa Allah jadikan dia sebagai sumpah ya? Allah tak pernah menggunakan mana-mana makhluk dia dalam bersumpah, melainkan ia ada sesuatu yang sangat bernilai. Mesti sesuatu yang Allah gunakan dalam sumpah, dia adalah perkara yang sangat utama. Jadi, apabila kita cari ayat-ayat yang kita sebut tadi tu, ada 9 tempat lain dalam surah lain tentang Gunung Tursina ini, kita dapatlah jawapan. Rupa-rupanya Gunung Tursina ini dikaitkan dengan tempat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam menerima wahyu sebanyak 2 kali. Nabi Musa ni 2 kali dia naik kat Gunung Tursina untuk menerima wahyu. Tuan-tuan kena catat, okey. Wahyu yang pertama sekali dekat Nabi Musa naik kat Gunung Tursina tu adalah ketika dia balik daripada rumah pak mentua dia dekat Madian, dia nak pergi balik kampung dekat Mesir. On the way tu, dia nampak ada satu api yang sangat terang yang berada di atas Gunung Tursina. Nabi Musa naik ke atas tu, masa ke atas itulah Nabi Musa mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah kepada Firaun. Tapi kali pertama tu belum lagi menerima kitab Taurat. Kitab Taurat Nabi Musa terima setelah tamatnya riwayat Firaun. Lama juga tu. Selepas dakwah dengan Firaun, lepas Firaun ni mati, ketika Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, barulah Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk naik sekali lagi kat Gunung Tursina
bermunajat selama 40 malam. Pada waktu itulah Nabi Musa menerima kitab Taurat. Jadi apabila sebut gunung Tur Sina, ia sangat dekat dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey, itu adalah justifikasi tentang penamaan bagi surah At-Tur. Okey, sekarang ni kita nak kaji lagi. Apa tujuan bagi surah At-Tur? Okey, bagi surah At-Tur. Okey. Surah At-Tur, tujuan dia sebenarnya setelah para ulama membuatkan kesimpulan, maka para ulama mengatakan surah At-Tur ini rumusannya adalah Allah nak bagi tahu kepada kita semua bahawa mana-mana wahyu yang Allah turunkan, ia semua adalah benar dari Allah. Pegang maklumat ini, catat. Surah At-Tur adalah surah yang Allah nak bagi tahu kepada kita tentang kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu. Okey, apa, macam mana nak linkkan tujuan surah At-Tur ini dengan nama surah? Kita sebut tadi, surah At-Tur adalah tentang Bukit Tur. Bukit Tur Sina yang Nabi Musa dapat wahyu. Nabi Musa dapat wahyu ni pula, siapa yang turunkan? Tentulah dari Allah. Okey, maknanya wahyu yang Nabi Musa dapat, kitab Taurat yang Nabi Musa dapat adalah yang benar dari Allah. Okey, yang benar dari Allah. Okey. Kalau kita baca dekat surah At-Tur ini, kita akan jumpa bukan hanya kisah Nabi Musa yang dapat wahyu dekat Gunung Tur Sina. Ada satu lagi yang ayat tu saya belum lagi baca, tapi kita akan tunjukkan. Kalau kita baca dekat ayat nombor 4. Ayat nombor 4 surah At-Tur. Okey, mula-mula kita jumpa ayat pertama. Allah berfirman, Wat-Tur. Kita dah sebut tadi Wat-Tur. Lepas tu, wa kitabin mastur, dan demi kitab yang ditulis. Yang nombor 3, ayat 3, firraqim mansyur, pada lembaran surah yang terbuka. Ayat keempat tu, ayat keempat ni, wal baitil ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur. Okey, tuan-tuan tahu tak Baitul Ma'mur tu apa? Baitul Ma'mur ni adalah satu Kaabah yang berada di langit yang paling atas, di langit yang ketujuh. Tuan-tuan boleh rujuk maklumat itu dalam hadis-hadis kisah Isra' dan Mi'raj. Baitul Ma'mur ni setiap hari akan ada 70,000 malaikat akan solat kat situ, dekat Kaabah tu, pada langit ketujuh. Okey, ini hadis ni Nabi sebut ketika mana peristiwa Isra' Mi'raj. Okey, apa berkaitan dengan Nabi SAW? Apa berkaitan dia? Berkaitan dia adalah siapa Rasul yang dapat tahu adanya Baitul Ma'mur ni? Siapa Rasul yang tengok Baitul Ma'mur ni? Jawapannya adalah Nabi SAW yang dapat tengok Baitul Ma'mur sewaktu Nabi di-mi'rajkan sampai pada langit yang ketujuh. Jadi penyebutan Baitul Ma'mur, Allah bersumpah dan demi Baitul Ma'mur, secara tak langsung ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang tengok Baitul Ma'mur itu, sebab Allah bawa dia naik Isra' Mi'raj sampai langit ketujuh. Jadi ada perkaitan tak ayat pertama demi Gunung Tur Sina dikaitkan dengan Nabi Musa, dan demi Baitul Ma'mur dikaitkan dengan Nabi SAW. Justru itu kita dapati Nabi Musa
salah satu rasul Allah yang Allah utuskan. Nabi Muhammad pun sama. Nabi Musa dapat kitab Taurat, Nabi Muhammad pun dapat Al-Quran. Dua-dua rasul ini pula rasul ulul azmi. Lepas tu ingat tak Nabi Musa jumpa dengan Nabi SAW pada Isra' Mi'raj pada langit yang ke-6. Jadi penyebutan Gunung Tursina ayat pertama dan penyebutan Baitul Ma'mur pada ayat keempat mempunyai berkaitan. Dua-dua ini adalah utusan Tuhan. Dua-dua Rasulul Azmi. Dua-dua Allah yang utuskan. Dua-dua dapat kitab wahyu. Jadi kesimpulannya adalah surah At-Tur ini surah yang Allah nak bagi tahu. Allah bagi tahu apa? Semua wahyu yang Allah telah pun turunkan ia adalah benar. Okey. Terutama maksud dia dalam banyak-banyak isi kandungan wahyu itu yang benar adalah tentang hari akhirat. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Okey. Semua wahyu yang Allah telah turunkan, sama ada turunkan dekat Gunung Tursina ke, sama ada Allah turunkan kepada Nabi ke, ia adalah benar dari Tuhan. Jadi kalau wahyu ni benar, bermakna semua maklumat dalam wahyu itu, dalam kitab-kitab itu adalah benar. Jadi dalam kitab-kitab itu ada maklumat tentang hari akhirat. Jadi surah At-Tur ini kita boleh ambil dua perkara. Kita boleh rumah dua perkara. Pertama, wahyu ini benar dan semua wahyu adalah benar dari Allah dan hari akhirat itu adalah perkara yang benar yang disebut di dalam wahyu. Nak tahu ada perbincangan tentang akhirat ke dalam surah At-Tur ni? Jawapan dia ada. Contoh, okey, kita tengok ya. Tuan-tuan tengok dekat ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8. Kenapa nak tengok ayat 7 dan ayat 8? Sebab ayat 7 dengan ayat 8 adalah jawab kepada sumpah ataupun perkara yang Allah nak tegaskan setelah Allah bersumpah. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allah bersumpah tau. Allah bersumpah. Jadi setelah Allah bersumpah, Allah nak menegaskan kenapa dia bersumpah. Itu yang kita jumpa dekat ayat nombor 7. Allah Ta'ala kata, Inna azab. Ya. Allah kata, Inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan berlaku. Ma lahu min dafi'. Tiada sesiapa pun yang dapat menolaknya. Jadi kita dapati, okey, rupa-rupanya Allah bersumpah dengan Gunung Tursina, salah satunya adalah kerana Tuhan nak bagi tahu azab di hari akhirat itu realiti. Dia adalah benar-benar akan berlaku. Kalau dia berlaku, tak ada siapa yang boleh tolak dia. Jadi pasal hari kiamat kah? Pasal hari kiamat lah tu. Jadi apa berkaitan dengan nama surah At-Tur tu? Adalah berkaitan dia. Berkaitan dia apa? Berkaitan dia adalah kebenaran wahyu. Wahyu yang diterima oleh Nabi Musa ke, Nabi Muhammad ke, ia ada menjelaskan tentang hari akhirat. Dalam kitab Taurat pun ada tentang hari akhirat. Dalam Al-Quran pun ada tentang hari akhirat. Jadi kesimpulannya adalah surah At-Tur, surah yang Allah nak bagi tahu, semua wahyu yang Allah utuskan adalah benar-benar dari Allah, dan dalam intipati wahyu itu ada maklumat yang sangat benar tentang hari kiamat, hari akhirat. Okey, setakat ni boleh faham? Tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Faham, Ustaz? Okey. Surah At-Tur ni pula, okey,
Allah. Okey, sekejap ya. Sekejap ya. Saya ada buat catatan tadi. Hmm. Surah At-Tur. Okey. Cik tuan-puan. Okey, surah At-Tur ni adalah surah yang banyak Allah menyangkal, membangkang kepada orang musyrikin yang mereka ragu-ragu tentang kedatangan hari kiamat. Macam mana tuan nak tahu? Kena bacalah kesemua ayat dalam surah At-Tur tu. Tapi kalau tak dan bacalah, kan? Macam mana kita nak tahu mereka ragu-ragu tentang azab di hari akhirat tu? Jawapan dia, cara dia, tuan-tuan tolong cari ya. Dalam surah At-Tur, Allah ada sebut perkataan adakah. Allah guna kalimah alif mim. Am. Saya tak boleh sebut banyak kali sebab suara dia tak ada lah. Sebanyak 15 kali. Ada 15 kali tuan-tuan dan puan-puan. Nak tahu 15 kali tu ayat nombor berapa? Kenalah tengok ayat bermula nombor 30 sampai ayat nombor 43. Ayat 31 sampai ayat nombor 43, tuan-tuan akan jumpa tentang bentuk persoalan. Itu sebenarnya digunakan untuk membantah dakwaan, kesangsian, keraguan orang-orang kafir musyrikin tentang hari kebangkitan. Okey, dah dapat dah? Okey. Oleh itu, kita terus kepada tajuk yang terakhir sekali, iaitu tema. Tema bagi surah At-Tur. Sebenarnya tema ni lebih kurang macam tujuan surah juga. Cuma kadang-kadang para ulama dia suka guna tema surah. Ada setengah para ulama dia suka guna tujuan surah. Okey, lebih kurang sama je. Tapi kalau kita tengok tema, surah At-Tur ini adalah temanya adalah untuk menjawab keraguan orang musyrikin berkenaan dengan hari akhirat. Macam mana Allah jawab? Kena cari pengulangan kalimah iaitu adakah di dalam surah At-Tur. Alhamdulillah. Selesai kita ulang kaji bagi surah At-Tur. Alhamdulillah. Baik. Ada sebarang persoalan? Jelas ke tuan-tuan dan puan-puan kat mana kenyataan yang saya boleh ulang kembali? InsyaAllah suara masih ada lagi. Sebelum Allah tarik lagi suara ini. Tapi moga-moga Allah beri kesembuhan ya. Okey. Allah nak suruh saya jangan cakap banyak lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ada pertanyaan tak? Di Zoom ada soalan ke? Tak ada, Ustaz. Okey, Di tapi FB suara tak ada. boleh jelas Dengar. Alhamdulillah, syukur, nikmat. Okey. Dekat aplikasi TikTok pun tak ada. Kita ada lebih kurang dalam 30 lebih, 40 lebih yang ikut kita secara langsung. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Okey tuan-puan, kita jumpa esok pagi insya-Allah. 7.30 pagi. Kalau saya ada suara, kita teruskanlah. Kalau suara tu dah belum sembuh lagi, maknanya nak kena cutilah sementara. Dalam tempoh mungkin setengah hari ke, lepas tu kita cuba sambung insya-Allah. Kita bawa juga tajuk ni sehingga memasuki bulan Ramadan insya-Allah. Kita cuba habiskan juga sebab kita dah masuk juzuk 27.
27, 28, 29, 30. Lebih kurang ada 3 juzuk setengah insya-Allah. Kita akan sama-sama ambil manfaat ya untuk kita mengulang kaji surah-surah Al-Quran. Moga-moga kita dapat lalui Ramadan pada tahun ini, Ramadan yang paling terbaik sekali. Ya, kita dapat banyak baca ayat Quran, kita nak kejar khatam bulan Ramadan. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu juga untuk tadabbur. Jadi nak tadabbur satu ayat kepada satu ayat, nak baca terjemahan satu ayat ke satu ayat, mungkin tak cukup masa. Ya, jadi kita perlukan kepada satu rumusan untuk mengetahui surah itu Allah nak sampaikan tentang apa, Allah nak bagi tahu apa, Allah nak jelaskan apa. Jadi moga-moga dengan ulang kaji membincangkan nama surah dengan tujuan surah memberikan kita kunci untuk kita melalui bacaan ayat-ayat Al-Quran bagi setiap surah di dalam Al-Quran. Itu saja tuan-tuan dan puan. Jazakumullahu khair. Kita dah hampir pukul 10 malam. Esok anak-anak dah mula sekolah. Banyak persiapan nak buat. Nak seka baju lah, nak jahit rencana lah, nak balut buku lah, macam-macam lah. Jadi, kita berhentilah dengan kadar ini. Alhamdulillah. Semoga Allah terima usaha kita yang sedikit ini sebagai amal soleh. Dan semoga Al-Quran menjadi syafaat kepada kita di alam kubur, dan moga-moga soalan yang malaikat akan tanya nanti tentang Quran, kita bolehlah menjawabnya dengan lancar. Kerana salah satu soalan malaikat dalam kubur, dia akan tanya, ma amaluka, apa amal kamu? Moga-moga kita boleh jawab, amal kita adalah membaca Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, dan membenarkan Al-Quran. Moga-moga. Baik, itu saja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, hayakumullah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat menjalani ibadat di bulan Ramadan ya. InsyaAllah. Moga Allah berikan kita bimbingan hidayah tu taufik. Baik. Amin. Amin.